الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين سورة البقرة الآية 45. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan, kerana masih lagi diberi masa untuk kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga di sana kita diberikan kesihatan, yang mana kesihatan ini saya pernah sebut bahawa kesihatan menurut pandangan Islam dia ada dua, tuan-tuan. Yang pertama sekali kesihatan jasmani, yang kedua ialah kesihatan rohani. Yang mana yang kita biasa dengar, yang biasa kita jaga ialah kesihatan jasmani sahaja. Sebab itu manusia akhir zaman ini hanya mementingkan kesihatan yang pertama tadi, itu kesihatan jasmani. Tetapi malangnya mereka lupa untuk menjaga kesihatan rohani. Yang mana kesihatan rohani ini menurut pandangan Islam ia lebih penting daripada kesihatan jasmani. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kerana dengan kesihatan rohani lah kita dapat bertemu di pagi yang mulia ini. Kerana kesihatan rohani lah kita masih lagi melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Berapa ramai orang-orang yang mana masih sihat, segar pugar jasmaninya, tetapi nak melangkah, nak buka mata untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah tak terdaya, tak mampu, tuan-tuan. Apatah lagi saat subuh ni. Subuh ni ya Allah, walaupun orang itu kuat baru angkat besi semalam tu lah, baru lepas main bola pecuk dan sebagainya, tapi nak langkah nak langkah masuk bilik air, nak ambil wudu, tak mampu. Sebab apa? Nak kata dia tak dia sakit. Sakit apa? Baru lepas main bola, baru angkat besi semalam kan. Rupa-rupanya dia sakit, rohani dia sakit. Sebab itu, tuan-tuan, ulama kata aku tidak risau seandainya aku ini, tubuh badan aku ini mati. Aku tidak risau seandainya tubuh badan aku ini menghadapi penyakit. Tetapi yang paling aku risau ialah apabila tubuh badan aku sihat, bugar, cerdas, cergas dan sebagainya, tapi malangnya hati aku sakit, rohani aku sakit. Ini masalah. Sebab itu saya selalu cerita bahawa pengalaman saya saya jumpa seorang yang cacat OKU, yang mana dia datang surau, yang datang masjid, tuan-tuan. Saya perhatikan ketika itu, Masya Allah, dia betul begitu fokus apabila kita menyampaikan tazkirah dan ceramah. Lepas daripada ceramah itu, Nazir pun bagi tahu, Ustaz perasan tak ada seorang OKU? Saya perasan ada. Saya nampak orang ada tolak dia dengan kursi roda. Kata Ustaz, walaupun dia nampak OKU, nampak tak sempurna macam kita, tapi dia Masya Allah, Ustaz, dia tak pernah miss lagi, dia tak pernah tertinggal lagi solat secara berjemaah di masjid ini. Allahu Akbar. Kecuali dia balik kampung. Masya Allah. Nak kata dia sihat, dia kurang sihat, tuan-tuan. Dia datang masjid pun dengan orang tolak saja. Tapi bagaimana dia boleh beristiqamah? Bagaimana dia boleh datang ke masjid untuk melaksanakan ibadat secara berjemaah tadi? Jawabnya kerana rohaninya Masya Allah sihat, rohaninya kuat, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana insya-Allah pada pagi ini saya akan kongsi satu tajuk, ciri-ciri ahli syurga. Disebut ciri-ciri ahli syurga, tuan-tuan. Siapa tak nak masuk syurga, tuan-tuan? Semua orang nak masuk syurga. Semua orang. Tanya perompak sekalipun tengah rompak ni, mu nak masuk syurga? Bengonglah tak nak masuk syurga, betul tak dia kata? Aku nak masuk syurga, tahu nak masuk syurga, tapi buat perangai tak elok juga. Begitulah, tanya siapa penjahat perompak sekalipun, mu nak masuk syurga ke tak nak masuk? Semua nak masuk syurga. Tak ada seorang pun rasa tak nak masuk syurga. Sebab itu nak masuk syurga ini senang nak bercakap, senang nak melafazkan, tetapi nak melaksanakan
tugas-tugas ahli-ahli syurga ini bukan senang. Dan insya-Allah pada pagi ini saya akan kupas sikit tentang ciri-ciri ahli syurga. Bila sebut ciri, tuan-tuan, kita tahulah dia ada tanda-tanda dia. Seperti mana orang nak menghidapi penyakit kencing manis, tuan-tuan. First kali dia suka makan makanan manis, betul tak? Roti canai itu letak gula kan. Orang Kelantan ada sini, orang Kelantan. Orang Kelantan ni biar saya kat Kelantan biasalah. Makan roti canai mesti letak gula. Bila kita datang KL ni, roti canai sini tak ada gula. Kita panggil mamak, minta gula buat apa? Bagilah gula, sebab kita biasa makan letak gula. Jadi nak kata tanda-tanda orang nak menghadapi menghidapi penyakit ini ialah antaranya suka makan manis, minum manis dan sebagainya. Seterusnya ialah kerap kencing malam, betul tak? Bangun juga, bukan bangun qiyamul lail, bangun nak masuk tanda kencing. Lepas tu bangun lagi. Begitulah. Ataupun seterusnya antara tanda-tanda menghidapi penyakit kencing manis ni, kalau diluka ni payah nak sembuh. Yang saya baca lah. Mungkin di kalangan kita ni ada doktor dia kata, ustaz cek mula tu. Kalau salah lah. Sebab bukan bidang saya, cuma saya baca di antara tanda-tanda orang nak menghidapi penyakit manis. Saya nak kata kita ni ada tanda-tanda dia. Ahli syurga ni dah ada tanda-tanda dia, insya-Allah. Cuma sebelum itu saya ada sedikit yang mana ulama kata orang yang dia kata seorang ulama salah mengatakan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin bahawa orang yang duduk menghadiri majlis ta'lim sekalipun tidak mengira, dia kata orang yang duduk seperti kita ini, duduk mendengar majlis-majlis ilmu seperti ini, dia akan mendapat 7 kelebihan, 7 kemuliaan. Walaupun dia tak faham apa ustaz tu cakap, walaupun dia tak faham ustaz tu mengajar apa, aku tak faham langsung. Selama mana kita duduk majlis tersebut, selama itulah kita akan mendapat 7 kemuliaan. Sebab itu saya pernah sebut dahulu bahawasanya untuk menjadi rohani kita menjadi lebih kuat, menjadi sihat dan sebagainya, antaranya lah kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, solat dan sebagainya. Tapi yang paling power sekali ialah kita menuntut ilmu. Kerana ilmu inilah yang memberi semangat, memberi dorongan kepada kita. Jadi ulama ini kata dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dia kata orang-orang yang menghadiri majlis-majlis ta'lim, maknanya majlis-majlis ilmu seperti ini, mereka akan mendapat 7 kemuliaan. Walaupun mereka tidak faham di sana, apalah ustaz nak cakap apa, Bangladesh ke apa ni, cakap Hindustan ke apa, tak faham langsung. Tetapi ulama kata selama mana kita berada di dalam majlis ini, kita dapat 7 kelebihan. Apa dia? Yang pertama sekali, kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama sekali, kita telah catat sebagai dalam golongan-golongan yang menuntut ilmu. Apa dia kemuliaan dia? Nabi pernah bersabda yang saya baca tadi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala. Nabi kata sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia dikira sebagai orang yang berjihad pada jalan Allah. Orang yang keluar menuntut ilmu ini, tuan-tuan, keluar langkah saja keluar daripada rumahnya semata-mata nak mendengar, nak menuntut ilmu, tuan-tuan. Apa dia? Nabi kata fa huwa fi sabilillah. Dia ni sama dengan orang-orang yang pergi berperang, bawa pedang-pedang dengan orang kafir. Sama. Apa kelebihan orang yang berperang pada jalan Allah, tuan-tuan? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah kata jangan kamu sangka bahawa orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati katak, mati sia-sia. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dan Allah memberi rezeki kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mati syahid tak perlu dikafankan, tak perlu dimandikan. Sebab apa? Pahala mereka sangat besar, tuan-tuan, hanya ditanam macam tu saja. Allah. Sebab itu pernah berlaku di syuhada Uhud. Uhud ni peperangan Uhud yang berlaku di Madinah, berhampiran dengan Masjid Nabawi, tidak jauh daripada Masjid Nabawi dalam 2-3 km saja. Yang mana bukit Uhud ini kita tahulah, yang pernah pergi umrah, pergi buat haji, bukit yang terpanjang dan terbesar di Madinah adalah namanya Bukit Uhud. Di sinilah berlakunya peperangan Uhud. Dan di antaranya ialah ramai yang syahid. Ramai yang syahid termasuklah Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasulullah, betul tak? Dia syahid kat situ dan ditanam di situ. Setelah beberapa lama, tuan-tuan, saya nak sebut berapa puluh tahun kemudian, berapa 100 tahun kemudian, tuan-tuan, dekat makam syuhada tadi telah berlaku banjir besar.
Dan bila berlaku banjir besar, tuan-tuan, mayat semua naik keluar daripada tanah tadi. Jadi orang pun bila banjir surut balik, air surut balik, mayat ni banyak. Tapi mayat ini, tuan-tuan, dikatakan bahawa masih lagi bau darah. Darah mereka masih mengalir. Allahu Akbar. Bila dikaji siapa yang mati, siapa ni, dan nampak kesan macam peperangan. Nampak kena potong, nampak kena ni, tikam dan sebagainya. Rupanya panggil ahli sejarah kata, ini adalah di antaranya ialah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah yang mana gugur syahid ketika perang Uhud. Allahu Akbar. Berapa ratus tahun kemudian, tuan-tuan. Maknanya mereka, Masya Allah, hebat. Jadi sebab itulah nak perang syahid ini, nak perang apa ni? Dia panggil apa? Zaman dulu bila sebut nak perang, tuan-tuan, sahabat-sahabat ni bergembira nak pergi perang, tuan-tuan. Allah, ni nak pergi mati ni. Kita nak kata pergi mati, nak minta sedekah pun payah. Betul tak? Oh, semangat minta sedekah. Tuan-tuan, Nabi kata, "Yom siapa nak pergi perang?" Semua beratur ni. Antaranya adalah seorang, tuan-tuan, seorang budak. Nak cerita seorang budak pula. Ni jauh pula kan. Seorang budak namanya A'la. A'la ini, tuan-tuan, budak yang mana lebih kurang umur tak sampai 10 tahun macam tu lah, lebih 10 tahun macam tu. A'la ni dia pergi selalu pergi surau, pergi masjid, tuan-tuan. Bila dia pergi tu, dia nampak kawan-kawan dia sejak kecil lagi ada ke ayah, pegang tangan ayah datang ke surau dan sebagainya. Dia tak ada ayah. Akhir sekali bila dia besar umur 10 tahun macam tu, dia pun tanya mak dia, "Mak, mana papa saya, mana ayah saya? Orang lain boleh pegang ayah mereka datang ke surau, saya tak ada. Mana ayah saya?" Bila soalan ini ditanya kepada ibunya menangis. Tak boleh jawab. Rasa sebab sangat. Akhir sekali, "Wahai A'la," jawab ibu dia, "Wahai A'la, macam inilah A'la, kamu pergilah tanya Rasulullah, di mana ayah kamu?" Rasulullah ada jawapannya. "Aku tak boleh jawab, wahai A'la, maafkan ibu." Menangis. Lalu A'la tadi pun terus lari pergi tanya Rasulullah. Bagi salam semua, "Ya Rasulullah, boleh tak saya tanya?" Rasulullah kata, "Apa wahai A'la?" "Ya Rasulullah, aku tanya mak aku dan mak aku suruh aku tanya kamu, wahai Rasulullah. Di manakah ayah aku, Rasulullah?" Allahu Akbar. Bila budak ini tanya tentang ayah dia, Nabi tahulah. Akhir sekali Nabi jawab, "Wahai A'la, bergembiralah kamu mempunyai ayah. Kamu seorang ayah yang mempunyai ayah yang sangat hebat. Ayah kamu telah pergi perang lalu mati syahid, dan sekarang ayah kamu tengah menunggu kamu di pintu syurga, menanti kamu dan mak kamu di sana." Allahu Akbar. Bila dia tahu macam tu, tuan-tuan, dia tak jadi sedih. Dia rasa, Allah, bangganya ayahku. Dia rasa gembira kerana ayah dia orang yang syahid di jalan Allah, orang yang kuat untuk mempertahankan agama Allah. Dia pun dah, lepas tu dia lari balik dalam keadaan senyum. Dia tak rasa sedih balik dah. Dia tak nampak rasa kawan lain beritahu ayah. Dia tahu dah ayah dia di mana sekarang. Allahu Akbar. Setelah beberapa tahun kemudian, tuan-tuan, maka Rasulullah, suatu ketika Rasulullah panggil sahabat siapa nak keluar berjihad pada jalan Allah. Mereka pun kumpul semua. Tiba-tiba seorang budak kecil, ni namanya A'la, tak sampai umur 15 tahun, tak sampai tu lagi. Akhir sekali Rasulullah kata, "Yom," tiba-tiba A'la kata, "Ya Rasulullah, aku nak ikut kamu juga berpergi perkara." Rasulullah kata, "Wahai A'la, kamu ini masih budak lagi, kamu tak boleh." Akhir sekali dipujuk, rayu Rasulullah dengan keadaan menangis. Dia, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku berperang, ya Rasulullah. Aku nak jadi seperti ayah aku, ya Rasulullah." Akhir sekali nampak budak tadi nak sangat. Rasul kata, "Jangan, wahai A'la, kamu ni masih kecil lagi. Pergilah minta izin dengan ibu kamu. Seandainya dia bagi, aku akan bawa kamu pergi perang bersama-sama dengan aku." Lalu berlari pergi jumpa mak. "Mak, boleh tak saya minta izin mak?" "Apa dia, wahai A'la?" "Saya nak minta izin mak keluar pergi perang bersama dengan Rasulullah dengan orang lain." Dengar je tu mak dia rasa, Allah, "Wahai A'la, wahai A'la, kamu ni seperti ayah kamu dahulu yang mana dia meminta izin, memberitahu mak untuk pergi perang dengan Rasulullah. Dan ketika itu ibu baru kahwin dengan ayah kamu, jadi ibu tak halang. Ini perkara yang sangat baik. Tetapi apabila semua balik daripada perang, wahai A'la, ibu menanti ayah kamu, menanti tiba-tiba seorang demi seorang. Mak cari mana dia, tak ada. Rupanya yang mak nampaklah kuda dia, dengan pedang dia orang bawa lain. Lalu ibu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana suami aku?" Rasulullah kata, "Ayah kamu telah syahid. Ketika itu ibu mengandung kamu 3 bulan, wahai A'la. Kerana ibu sayangkan kamu, ibu tak kahwin dengan orang lain. Ibu membesarkan kamu dalam keadaan ibu seorang. Sampai hari ini ibu jaga kamu, wahai A'la.
tiba-tiba hari ini kamu juga nak pergi perang seperti mana ayah kamu berperang. Allahu Akbar. Tapi wahai A'la, seandainya inilah keinginan kamu, mak tak halang, malah mak gembira wahai A'la, silakanlah kamu pergi. Allahu Akbar. Lalu dalam terang rasa berat hati, siapa tak sayang anak tuan-tuan? Seorang pula tu anak tunggal. Allahu Akbar. Tiba-tiba bedah besar tuan-tuan, budak tadi pun pergi. Biasa tuan-tuan, Rasulullah ni bila perang tuan-tuan, sahabat akan mengelilingi beliau, nak jaga beliau. Seperti mana yang berlaku di Uhud tuan-tuan, sampai sahabat seorang demi seorang gugur syahid di hadapan Rasulullah. Sebab orang nak bunuh ketua dia tuan-tuan, tak nak bunuh anak buah ni, nak bunuh ketua. Bila ketua habis ada dah. Jadi Rasulullah sengaja letak A'la di hadapan Rasulullah, letak A'la di tepi Rasulullah, supaya orang lain boleh jaga Rasulullah, sampai itu boleh jaga budak tadi. Sebab apa? Dia budak lagi. Jadi Rasulullah, wahai A'la, duduk dengan aku, perang pun dengan aku. Jadi dia tahu dah, Rasulullah tahu dah bahawasanya sahabat ni akan melindungi beliau. Allahu Akbar. Sebab memang macam tu. Kak sahabat syuhada, kalau kita baca sirah tuan-tuan, bila gugur sahabat ni seorang demi seorang nak mempertahankan diri Rasulullah, tiba-tiba dah habis dah. Tak ada orang lah. Tiba-tiba ada seorang, Nabi kata, aku tidak pernah nampak seorang wanita yang gagah perkasa seperti singa, seekor singa Allah. Nama saya tak ingat, lupa. Yang mana seorang wanita ni tuan-tuan, bila nampak orang lelaki dah tak ada dah, dia datang mempertahankan Rasulullah. Siapa yang cuba serang Rasulullah, dia pancung habis. Dari kiri kanan dia pancung habis. Rasulullah kata, ketika ini aku tidak pernah nampak seorang wanita yang mana garangnya, hebatnya seperti seekor singa. Allahu Akbar. Jadi sahabat ni pergilah perang tuan-tuan. Kebetulan tuan-tuan ada seorang kafir ni nak melembing, apa ni? Dia baling lembing, nak lembing Rasulullah. Tiba-tiba A'la ni nampak lembing datang, dia lompat, dijaga Rasulullah. Allah sayangnya kepada Rasulullah. Akhirnya dia lompat kena dada dia, kena hati dia. Lalu tersengkulah A'la ini di hadapan Rasulullah. Kerana apa? Tadi orang nak bunuh Rasulullah, tetapi disayang Rasulullah, dia lompat, biarlah dia mati. Budak lagi tuan-tuan, dia tahu bagaimana kasih sayang kepada Rasulullah. Jadi dia pun lompat, kena dia dada dia jatuh, tersungkur di depan Rasulullah. Lalu ketika itu dah nazak dah, Rasulullah kata, wahai A'la, ada apa pesan tak kepada kamu, kepada ibu bapa kamu? Lalu A'la kata, wahai Rasulullah, pesan kepada mak aku ya Rasulullah, sampaikan salam aku ini kepada dia ya Rasulullah, dan pesan dia bahawa saya dengan ayah akan menantinya di hadapan syurga. Allah. Lalu dia pun meninggal kat situ. Bila balik tu, biasalah seorang ibu ni tengah menanti orang balik, sahih balik tengok sekarang dah habis dah, tak ada dah. Lalu ibu tadi, wahai Rasulullah, boleh tak aku tanya Rasulullah, mana anak aku ya Rasulullah? Bila Rasulullah dengar soalan ni, Rasulullah tak boleh jawab. Lama Rasulullah tak boleh jawab, Rasul menangis. Tahu seorang ibu kehilangan suaminya, tiba-tiba anak yang baru besar dah hilang. Jadi apa dia? Rasulullah kata, wahai ibu A'la, bergembiralah kamu kerana anak kamu sekarang ini menanti kamu, suami kamu sekarang ini tengah menanti kamu di pintu syurga. Maka fahamlah ibu A'la ini bahawa anaknya telah meninggal seperti mana suaminya. Allahu Akbar. Dalam keadaan dia bergembira tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu wa taala ketika itu juga dia meninggal tuan-tuan. Allahu Akbar. Zaman dahulu tuan-tuan nak menjaga Islam ni, mereka terpaksa gadai nyawa mereka, harta mereka apatah lagi, sehingga nyawa mereka sanggup gadai nyawa mereka, suami, anak dan sebagainya, untuk menyampaikan Islam ini kepada orang lain. Bila sampai Islam kepada kita, Allahu Akbar, terlalu mudah, terlalu senang tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut bahawasanya di antara kelebihan kemuliaan orang yang menuntut ilmu ini ialah mereka ini dapat kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Banyak lagi. Di antaranya Nabi sebut dalam hadis yang panjang lebar tuan-tuan, malaikat, binatang di laut, binatang di darat dan sebagainya mendoakan mereka yang menuntut ilmu. Kita dapat doa itu. Yang seterusnya tuan-tuan, walaupun kita tidak faham, apa lagi? Dia kata mengekang kelakuan dosa selama duduk dalam majlis tersebut. Maknanya selama mana kita duduk dalam majlis ta'lim, majlis ilmu seperti ini, walaupun kita tak faham, kemuliaan kita ialah kita dapat mengelak daripada melakukan dosa. Sebab itu ada lagi dalam majlis-majlis ini buat dosa? Ada? Tak ada tuan-tuan. Selagi mana kita duduk sini, insya-Allah kita selamat daripada melakukan dosa.
Kalau kita duduk rumah tak tahu lagi tuan-tuan. Ataupun keluar daripada minum kopi mengumpat dah. Biasa tak? Keluar-keluar, kau tahu dia tu pakai kopiah saja. Perangai macam aku juga. Contoh. Jadi dah dapat dosa dah. Selama mana kita duduk sini, ulama kata selama itulah kita dapat kemuliaan ataupun mencegah diri kita daripada melakukan dosa. Allahu Akbar. Dan seterusnya dia kata ketika berangkat menuju ke majlis dia limpahi rahmat Allah. Setiap kali kita keluar daripada tuan-tuan, Allah akan menyuruh malaikat ini datang, malaikat rahmat datang memberi keberkatan atau mendoakan mereka ini dan sebagainya. Seterusnya dia kata akan ikut memperoleh rahmat yang dilimpahkan oleh dalam majlis tersebut. Sebab tu saya pernah sebut bahawa di atas muka bumi ini tuan-tuan, malaikat rahmat turun di 5 tempat saja. Yang pertama sekali di Makkahul Mukarramah. Malaikat rahmat tuan-tuan setiap hari diturun. Dan diturun apa dia? Dia turun dengan membawa keberkatan, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dia mendoakan mereka-mereka yang berada di situ. Pertama sekali di Makkahul Mukarramah, yang kedua di tanah perkuburan orang Islam, dan yang ketiganya adalah di majlis-majlis ilmu. Yang mana setiap majlis ilmu malaikat rahmat akan turun, setiap majlis ilmu akan turun dan mereka mendoakan kita. Banyak di antaranya adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah, kasihanilah dia, ya Allah, berilah keberkatan kepada dia dan sebagainya. Ini malaikat rahmat turun di tempat ini. Sebab itu orang yang berada di majlis-majlis seperti ini tuan-tuan, walaupun dia tak faham, Masya Allah, dia dapat kemuliaan ini. Apatah lagi kalau dia ada ilmu, dia faham apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz tersebut, Masya Allah, dia telah menambah satu ilmu kepada dirinya. Yang kedua, dia boleh menyampaikan ilmu ini kepada orang lain dan merupakan saham dia di akhirat kelak. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak sebut tujuh ni lama sangat. Tajuk kita tak mula lagi tajuk dah. Ini mukadimah baru. Baik, tajuk kita pada pagi ini adalah ciri-ciri lelaki ataupun ciri-ciri ahli syurga. Saya sebut tadi bila ciri tuan-tuan, kita dah ada tanda-tanda dia. Yang pertama sekali tuan-tuan, antara tanda-tanda ahli syurga ialah yang mana dia ni bersifat tawaddu'. Tawaddu' maknanya dia tunduk, dia rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dengan sesama makhluk. Dan dia tidak bersifat takabbur. Lawan dia sifat takabbur. Tawaddu' lawannya takabbur. Takabbur ini ialah sifat yang mana bangga diri tuan-tuan. Dan sifat ini tak patut ada pada setiap Muslim. Sebab dengan sifat ini tuan-tuan boleh menjahanamkan dia. Seperti mana yang berlaku pada Iblis. Iblis suatu ketika dahulu dia hidup senang lenang di dalam syurga. Malah ulama dikatakan bahawa Iblis ini ketua para malaikat. Duduk dalam syurga menjadi ketua para malaikat tuan-tuan. Kita tahu bahawa makhluk di antara makhluk yang tersuci ialah makhluk yang paling mulia di sisi Allah ialah makhluk malaikat tuan-tuan. Tiba-tiba Iblis ini suatu ketika dikatakan dia ketua para malaikat, duduk dalam syurga tuan-tuan. Tapi sebab satu perkara saja, apa dia? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastaghbara wa kana minal kafirin. Ketika mana Allah kata, aku menyuruh para malaikat semua sujud kepada Nabi Adam. Yang mana setelah Nabi Adam dicipta oleh Allah, Allah panggil semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, Allah kata semua sujud illa iblis, kecuali seekor iblis ni. Semua sujud kecuali iblis. Seekor ni tak nak sujud. Kenapa dia tak sujud? Kenapa? Allah sebut lagi aba, dia enggan, dia tak nak, memang dia tak nak. Allah kata sujud wahai para malaikat, semua sujud illa iblis, kecuali iblis ni tak nak sujud. Allah tanya kenapa? Dia kata aba, enggan, dia tak nak. Limadha? Disebut dalam surah lain tuan-tuan, apa dia disebut kepada Allah? Kerana apa? Kerana dia enggan. Sebab apa? Dia ada alasan dia. Kerana takabbur. Takabbur, ni takabbur, rasa bangga diri. Takabbur. Kenapa dia takabbur? Takkanlah orang ni tuan-tuan tiba-tiba rasa agak, rasa bangga diri. Mesti ada suatu benda, betul tak? Ada orang miskin kata, aku ni hebatnya aku. Orang miskin ada katanya tu. Tak ada tuan-tuan. Dia tak ada kelebihan. Jadi orang ada kelebihan ini biasanya ada sifat ini. Jadi nak kata dalam surah lain, Allah sebut dalam surah lain, kenapa dia takabbur? Kenapa ada sifat takabbur tadi? Ditanya pula Allah, wahai Allah, di antara tanah dan api yang mana lebih mulia ya Rasulullah? Ya Allah. Oh, dia tanya Allah. Ya, iblis ini dicipta daripada api. Adam dicipta daripada tanah. Ditanya Allah, ya Allah, antara api dengan tanah yang mana lebih mulia? Jawabnya api lah. Betul tak? Api lah. Api nak masak, nak tu semua guna api. Tanah apa dia? Tanah orang bijak, orang berak, ayam berak semua kan. Apa yang tiba-tiba mana boleh yang mulia sujud pada yang menghina? Akal dia tu.
Kerana sifat satu tuan-tuan, apa dia? Allah tua sumpah dia, wa kana minal kafirin. Allah sumpah dia menjadi kafir kerana satu sifat takabbur tadi. Allahu akbar. Sebab itulah kalau kita belajar tasawuf, belajar ilmu tasawuf tuan-tuan, di sana membicarakan tentang sifat-sifat ini. Allahu akbar. Kerana sifat ini tuan-tuan, malaikat iblis selama ini menjadi orang yang hebat, menjadi makhluk yang hebat tuan-tuan. Tiba-tiba kerana sifat takabbur tadi, Allah sumpah dia menjadi kafir. Apatah lagi kita insan tuan-tuan, bermacam-macam maksiat kepada Allah. Tapi Masya Allah, rahmat Allah itu masih luas kepada kita. Allahu akbar. Iblis satu sifat tadi hancur habis. Sebab itu di antara sifat-sifat ahli syurga tuan-tuan, ciri-ciri ahli syurga ialah dia sifat tawaduk, dia rendah diri tuan-tuan. Dia rasa rendah diri. Semakin naik tinggi pangkat dia, semakin rendah dia perkataan dia, pergaulan dia. Ni tak, makin naik pangkat, baru naik pangkat satu baru tu dia tak tengok orang bawah dah. Yang kawan selama ni nampak tuan-tuan, tak layan dah. Telefon pun tak angkat dah. Sebab apa? Hoi, naik pangkat sekarang. Allahu akbar. Dulu miskin masya-Allah, semua orang kenal. Tapi bila dia kaya tuan-tuan, kawan yang rapat pun dia tendang macam tu je. Ni sifat yang tidak elok. Sebab itulah sifat ini adalah sifat hanya layak untuk iblis sahaja. Dan seterusnya Nabi sebut la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata la yadkhulul jannah, tidak sekali-kali masuk syurga seseorang yang mana dalam hatinya ada satu zarrah. Zarrah mana? Satu atom, satu benda yang kecil sangat-sangat ni. Zarrah maknanya dipanggil apa dulu? Kita panggil zarrah. Kalau kita baca sains, atom. Yang kita tengok mikroskop ada zarah-zarah sikit. Nabi kata tidak akan masuk sekali ini, tidak akan masuk la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga siapa yang dalam hatinya ada satu biji zarah, biji sawi. Dia panggil biji sawi zaman dulu. Kalau tok-tok kita aja biji sawi, maknanya kecil sangat. Seandainya dia ada satu perasaan apa dia? Kibr, seorang perasaan takabbur, maka Nabi kata dia tidak akan masuk ke syurga. Sebab apa? Sifat ini hanya layak untuk Allah sahaja. Sebab Allah memang dia berhak dengan sifat takabbur. Sebab dia mempunyai semua sekali. Kita ni apa? Nak hidup udara pun udara Allah. Ini pun udara yang cemar. Itu pun batuk macam-macam dah. Nak takabbur apa lagi? Betul tak? Walaupun kita ada terapi enggak, Allah bagi sakit gigi baru. Dunia ni tak guna dah. Takkan kita itu pun rasa nak takabbur. Sebab itu takabbur ini sifat hanya layak hanya untuk Allah sahaja tuan-tuan. Dan seterusnya, itu yang pertama. Yang kedua ialah ucapan-ucapan yang baik. Mereka yang ahli syurga, ciri-ciri ahli syurga ialah mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Tuan-tuan, orang ahli syurga ini apabila dia bercakap, dia berhati. Dia berhati-hati tuan-tuan. Sebab apa? Setiap kelakuan, setiap perkataan, setiap tindakannya akan dipersoalkan kepada dia. Jadi di antara ciri-cirinya ialah mereka ini bercakap dengan perkataan yang baik-baik. Nabi pernah sebut tuan-tuan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Sesiapa yang berkata dia beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhirat, falyakul khaira, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik. Kalau dia tak mampu tuan-tuan, ada setengah orang yang boleh je, dia panggil longkang. Kalau longkang ni Allah, orang nak marah. Dia datang mesti nak bergaduh je. Yalah duduk saja, muka kau macam hari ini macam toyol lah. Tiba-tiba je ada orang jenis macam ni. Apa yang perlu dibuat? Nabi kata faliyasmut. Kalau dia tak mampu tuan-tuan, dia kata dia tahu dah, mula dia laser, mula dia longkang, mula dia buat orang marah. Kalau dia tak mampu tuan-tuan, apa dia? Faliyasmut. Nabi kata hendaklah dia diam, itu lebih baik. Allahu akbar. Sebab itu perkataan peribahasa orang Vietnam, dia kata, apa dia kata? Adakah apabila kita setiap kali melafazkan perkataan-perkataan yang baik-baik, duit kita dalam bank habis? Tuan-tuan kata, Masya Allah, anak kamu hebatlah, Masya Allah, kamu ni baguslah. Ada, setiap kali kita cakap baik-baik tu habis 1,000. Cakap baik habis 2,000, contoh. Ada? Tak ada. Jadi adakah menghalang kita untuk kita bercakap baik? Tidak ada benda yang menghalang kita untuk bercakap baik, kecuali kita setiap kali kita bercakap baik habis 2,000, habis 1,000. Tak payah cakap lah, betul tak? Tapi ni tak. Jadi apakah yang menghalang kita untuk bercakap baik? Sebab itu dalam peribahasa kita dia kata apa? Kerana mulut badan binasa.
Betul tak? Tetapi dalam Islam tuan-tuan dia kata apa? Kerana mulut boleh membawa seseorang itu ke syurga, dengan kerana mulut jugalah seseorang itu boleh membawa dia ke dalam neraka. Tuan-tuan, kerana mulut bawa kita ke syurga. Kita memberi nasihat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir dan sebagainya, bawa kita ke syurga. Tetapi kerana mulut juga tuan-tuan, ramai kerana mulut membawa dia ke neraka. Antaranya mengumpat, membawa fitnah dan sebagainya. Allahu Akbar. Zaman sekarang tuan-tuan cantik sangat canggih. Saya kata, ustaz, saya tak cakap pun, saya tulis. Ulama kata sama lah, tulis dengan cakap sama je. Cuma cara penyampaian berbeza. Yang satu melalui penulisan, yang satu lagi melalui suara tadi. Jadi sama saja. Sebab itu saya geram juga kadang-kadang tuan-tuan. Apabila kita pandai bercakap, pandai menulis tuan-tuan, ada orang menghina bermacam-macam. Antaranya dia menghina kota Mekah. Baru-baru ni, tak tahu tuan-tuan perasan ke tak, ada seorang penulis yang menulis mengatakan bahawa Mekah di tanah yang suci, yang paling suci ini tuan-tuan, dia kata di sana ada rumah-rumah pelacuran. Allahu Akbar. Apa ni tuan-tuan? Ini orang Islam bukan orang kafir ni, yang menulis itu orang Islam. Dikata di Mekah ini ada tanah ni rumah-rumah pelacuran. Di ni kat Thailand, kata kat mana ni? Dia kata rumah-rumah pelacuran berkeliaran, dia kata banyak sangat. Allahu Akbar. Kita tahu bahawa tempat-tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini bagi orang Islam ialah antaranya Makkahul Mukarramah, yang kedua di Masjidil Nabawi, tanah haram di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Itu tempat-tempat yang paling mulia. Tiba-tiba ada orang ni pandai bercakap, tuan-tuan, pandai menulis, ditulis kat Facebook, dibuat viral, seluruh dunia boleh baca. Dia kata tempat-tempat ini ada tanah apa ni? Rumah-rumah perempuan yang tidak elok. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita nak cakap kena ada dalil, ada bukti dia. Mana dah bukti dia? Dia kata dengar-dengar je tu. Allah. Yang kedua, apa motif dia nak mengeluarkan kenyataan ini tuan-tuan? Kalau orang kafir baca lah, apa akan jadi? Dia kata, oh rupa-rupanya setiap tahun ni orang Islam kan pergi buat ibadat, pergi buat maksiat, betul tak? Yalah, sini tempat-tempat rumah tak elok. Tuan-tuan, saya pernah ditangkap di tanah haram kerana didakwa saya buat maksiat. Ustaz dahsyat ni. Saya dengan makcik saya dah tua sangat dah. Makcik mana boleh berkahwin? Makcik saya dengan pakcik saya dia pergi buat haji. Kebetulan saya ada kat situ tuan-tuan, dan suami ni nak pergi tandas. Suami ni nak pergi ke tandas. Tandas sana lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, dia tak boleh campur. Jadi bila itu dua seorang saya temankan dia lah. Teman makcik saya sementara tunggu suami dia pergi tandas. Saya sembang dengan dia, sembang jauh. Sembang tuan-tuan jauh. Bukan duduk pegang tangan, peluk, tak ada. Jauh saya sembang dengan dia. Saya sementara nak temankan dia, tunggu suami dia. Dan dia adalah makcik saya, bukan makcik dia panggil apa? Satu lagi makcik juga, tapi dia kahwin dengan pakcik saya, lain. Yang ni makcik saya. Maknanya tak boleh kahwin sampai bila-bila. Tiba-tiba datang polis 2-3 orang dengan syekh seorang pakai eagle semua, janggut besar. Dia tangkap saya, kata, Maza turid min la anta taf'al fasa. Dia kata, mu ni buat benda yang tak elok ni. Wa hada ammati ya syekh. Saya kata, ini makcik aku. La wallahi anta, dia kata, mu ni buat maksiat. Saya kata, wallahi saya kata, wallahi hiya ammati. Wallahi demi Allah, ini makcik aku. Wa kaifa ana af'al maksiat ma'a. Dia ni makcik aku. Dia tak percaya. Kita sumpah dia tak percaya. Dia tak tangkap saya juga. Saya geram sangat. Saya kata, wallahi ya syekh, ana syabab wa hiya syekhah. Saya kata, aku ni muda lagi, mu tak nampak ke muda? Ni tua sangat dah, mati nak besok dah. Kata, aku ada selera ke? Mu fikir akal sikit. Fakir ya syekh, fakir. Wa ana syabab wa hiya syekhah. Kata, mu fikir sikit. Aku ni muda lagi, takkan aku berselera dengan orang tua macam ni? Saya jaga, sebab macam saya tak faham bahasa Arab. Tak faham, mampu saya. Kena penampar je tu lah. Allah, aku sekali wala taqrabu zina, dia baca macam-macam. Saya kata, Syekh, hal hadil ayat hafiztu mun zaman. Ayat ini aku lebih tahu kepada kamu, aku lebih hafal lama dah. Wala taqrabu zina, saya pun sambung balik. Saya kata, aku lebih tahu daripada kamu sebab aku takhraj. Wala takhraj min kuliah syariah. Aku belajar agama, aku kuliah syariah. Dia tak percaya, tunjuk kad pelajar tu. Kita ada kad takhraj syariah. Akhir sekali cakap bergaduh. Allahu Akbar, bau dan lepas dia kata, ya syekh, la taf'al marratan tsaniyah. Dia kata, jangan buat macam ni seterusnya. Kata, wa hada amati la yajuz atakallam ma'ah. Tak bolehkah aku cakap dengan makcik aku? Kita tanya dia pula, bengong semua ustaz ni kata. Geram sangat. Akhir sekali dia pun dah belah, berpulih-pulih buat muka selamba belah.
Saya nak kata tuan-tuan, sedangkan saya bercakap dengan orang tua, yang makcik saya sendiri tuan-tuan, tak berpegang apa, tak apa bercakap, dia datang tangkap saya tuan-tuan, dia dakwa saya dan tak bawa saya pergi penjara tuan-tuan. Sedangkan tiba-tiba ada orang mendakwa bahawa di sana ada rumah-rumah pelacuran yang sangat banyak. Allah, apa ni tuan-tuan? Motif dia apa? Hati dia mana tuan-tuan? Orang Islam ni, dia boleh puji kalau dia pergi New York, dia pergi UK, dia pergi Korea, dia pergi Jepun, boleh, oh Jepun Masya Allah hebatnya, bersih dia. Oh, dia pergi negara orang kafir, dia boleh puji negara orang kafir tuan-tuan. Dia pergi UK, dia balik, oh UK cantik lah. New York, oh menara ni cantik. Pergi Jepun, oh orang Jepun ni bagus-bagus lah. Kenapa bila dia pergi negara Islam, yang mana Allah telah menyucikan negara-negara ini dan telah memberi kelebihan kepada negara ini, tiba-tiba balik, apa ni Mekah ni teruk sangat lah. Oh rumah-rumah, Allahu Akbar. Ini kita nak geram sangat ni. Tiba-tiba dah viral tu dah hilang dah. Saya dengar dah hilang dah. Tapi tak boleh lah nak cakap tu, walaupun kita cakap benda itu tak sehingga ulama kata seandainya perkataan percakapan yang itu baik, tapi bila kita sampaikan benda itu kepada orang lain boleh membawa fasid, membawa perkara tak elok, dilarang kita sampaikan. Apatah lagi benda yang tidak elok tuan-tuan. Kita sampai apa motif dia? Sehingga Nabi kata siapa yang cuba menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aib dia di dunia dan akhirat. Ini hadis sahih. Nabi kata siapa yang cuba menutup satu keaiban seorang Muslim, Allah akan menutup keaiban dia di dunia dan di akhirat. Tiba-tiba dia membuka keaiban kota yang penuh dengan kesucian ini, yang paling suci bagi orang Islam ini. Tiba-tiba dia membuka keaiban dan tak tahu betul ke tak. Akhir kali sahabat ni telefon kat kawan yang duduk sana, betul ke kat Mekah ni ada rumah-rumah macam ni? Orang Arab kata, siapa kata? Siapa kata? Geram tu dia kata, mana-mana tunjuk kat aku nak pergi situ. Tak ada tuan-tuan, tiba-tiba dia ada-adakan. Allah nak menjatuhkan orang-orang sana tuan-tuan. Kita tahu bahawa Saudi pun dia ada keburukan, dia ada kebaikan dia. Tetapi kebaikan dia, kita taklah menafikan kebaikan dia. Antaranya banyak tuan-tuan. Mungkin dia marah kerana bau-bau ni, apa ni, minat dan sebagainya. Tapi mereka cuba buat yang terbaik tuan-tuan. Cuba buat yang terbaik. Bukan senang nak menerima tetamu yang berjuta orang tuan-tuan. Kita bau-bau ni kita terima, kita buat sultan kemuliaan, betul tak? Berapa ribu sangat, itu pun dah macam-macam tandas, tak ada paku, tak cukup buat macam tak ada. Mereka setiap tahun, setiap bulan lah tu menerima kunjungan tetamu dari seluruh sudut, dari seluruh penduduk dunia ni tuan-tuan. Tak pernah lagi saya jumpa makcik kata, oh Ustaz, saya pergi haji tahun lepas, Allah Ustaz, tak mandi 40 hari. Kenapa makcik? Air terputus, air tak ada. Ada? Oh Ustaz, saya pergi haji 2 tahun lepas Ustaz, Allah, kami tidur dengan kepanasan Ustaz. Sebab apa? Elektrik tak ada, terputus. Ada? Tak ada. Ataupun kebuluran selama 40 hari ada. Makanan cukup, air cukup. Walaupun negara mereka tidak ada air tuan-tuan, tidak ada sungai, air cukup. Tapi dengan banyak benda yang kita boleh nampak kebaikan mereka. Walaupun di sana ada kelemahan-kelemahan dia, itu kita tak nafikan. Tapi janganlah sampai kelemahan mereka ini mendorong kita buat perkara-perkara yang tidak elok tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi kata siapa yang dia berkata dengan perkataan yang baik, maka ini adalah orang yang betul-betul beriman kepada hari akhirat. Saya nak cerita satu kisah tuan-tuan. Seorang budak, tak tahu saya pernah cerita ke tak. Nak kata bercakap baik ni dapat pahalanya sangat banyak. Antaranya tuan-tuan, budak ini tuan-tuan dalam satu kelas, budak ini kalau dia dah suka seorang guru tuan-tuan, dia akan buat apa saja demi guru kesayangan dia. Jadi guru ini kebetulan menyambut hari jadi tak lama lagi. Mereka pun sepakat bahawa apabila tibanya hari jadi guru dia, mereka nak beli hadiah pada cikgu dia sempena hari jadi tadi. Jadi mereka sepakat beli hadiah yang mahal-mahal, dan dengan syarat setiap hadiah ini hendaklah dibuka di hadapan orang ramai apabila tibanya hari jadi guru dia tadi. Lalu mereka ada yang ada tabung duit, pecah tabung duit, tak cukup duit, minta mak ayah supaya beli hadiah yang mahal untuk diberikan kepada cikgu kesayangan mereka dan kelas tadi. Maka hari-hari yang dinantikan telah tiba, lalu mereka pun beratur menyampaikan hadiah untuk menyambut hari jadi cikgu mereka. Satu demi seorang buka tu dia jam beradu, buka lagi jam Rolex. Oi, orang mahal kaya-kaya. Kebetulan dalam kelas itu tuan-tuan ada seorang budak miskin dan orang anak yatim. Bukan setakat miskin, yatim pula, yatim piatu. Allahu Akbar. Dalam kelas tadi, hebat-hebat hadiah buka. Akhir sekali dia juga ada hadiah tuan-tuan. Dia ada tunggu duduk belah belakang sekali sampai giliran dia dah habis dah.
Cikgu tahu dah dia ni antara pelajar termiskin dan anak yatim piatu. Yang lain buka-buka tu dia hadiah Rolex dan sebagainya. Sampai giliran dia juga ada hadiah. Dan guru ni pandai, bagus. Wahai bang, kamu seorang cikgu kecualikan. Kalau kamu nak bagi cikgu buka, cikgu buka. Tapi kalau hadiah ini kamu tak nak cikgu buka, tak apa, tak ada masalah. Cikgu kecualikan kamu seorang saja. Cikgu tahu takut-takut jelah orang lain Rolex, roda pula, rado dan sebagainya, tiba-tiba mana tahu dia orang miskin tak mampu nak beli. Ada yang tahu apa? Cikgu tanya, kamu seorang, cikgu abaikan, cikgu kecualikan. Kalau kamu nak bagi buka, cikgu buka. Kalau kamu tak bagi, tak ada masalah. Budak tadi bukalah cikgu. Seperti mana? Orang lain juga. Betul ke Mat? Betul, buka je. Akhir sekali cikgu tadi buka. Buka-buka Allah nampak minyak wangi tuan-tuan, sebotol kecil. Bukan setakat botol kecil, ada minyak wangi tinggal sikit, tak sampai separuh. Budak bila nampak hadiah tu semua kata, wah Mat, apa ni Mat? Buat malu kami ya kamu ni. Apa ni? Orang hari jadi hadiah, kamu hari-hari jadi bagi minyak wangi tinggal sikit pula tu yang dah digunakan. Semua kata, dia relax, muka semelamba je, muka tak ada perasaan. Sebab dia biasa dah. Orang hina dia biasa dah. Lalu cikgu tadi, boleh tak cikgu try, silakan, ini adalah hak milik cikgu. Lalu cikgu try, Allah bawa wangi Mat, bawa wangi. Akhir sekali cikgu, terima kasih bang kerana menghadiahkan minyak wangi ini kepada cikgu. Setelah dengar cikgu dia cakap terima kasih tuan-tuan, budak tadi menangis. Yang mana selama ni tak pernah menangis. Dia menangis terdesak-desak, menangis kuat sangat sampai budak lain. Engkau lah buat dia menangis, engkau lah buat dia menangis. Semua senyap. Sebab budak ni walaupun dia miskin, walaupun yatim, dia tak pernah menangis. Tapi ketika ini setelah cikgu kata terima kasih bang, dia menangis. Menangis sampai cikgu kata, bang maafkan cikgu lah. Sebab kan, akhir sekali budak tadi kata dalam keadaan dia menangis, cikgu maafkan saya kerana membuat cikgu rasa tak selesa. Saya rasa tak boleh tahan sebab saya tak boleh tahan. Sebab apa? Selama ini saya tak pernah dengar lagi perkataan terima kasih daripada seseorang yang saya memberi suatu. Biasa saya dengar ialah perkataan hina, perli dan sebagainya. Tapi hari ini saya mendengar perkataan terima kasih keluar daripada seorang insan Allah. Sebab itu buat saya tak tahan, saya menangis. Allahu Akbar tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, setelah beberapa lama kemudian, berapa 5 tahun kemudian, dia telefon cikgu dia balik. Assalamualaikum cikgu, kenal tak saya? Siapa ya? Dia bagi tahu nama saya ni sekarang. Siapa ya? Sebab ramai sangat murid. Cikgu ingat tak seorang budak yang pernah menghadiahkan minyak wangi yang tengah separuh pada cikgu? Ya Mat, kamu ya? Okey, terima kasih cikgu. Saya sekarang di IPTA, di bawah tajaan kerajaan. Kerana cikgu lah membuat saya datang ke sini. Kerana cikgu lah memberi semangat, dorongan kepada saya sehingga saya menjadi orang yang berjaya ini. Allahu Akbar. Lalu dia kata, wahai cikgu, tahu tak, nak tahu tak hadiah yang saya hadiahkan kepada cikgu itu dari mana? Lalu apa dia Mat? Hadiah minyak wangi itu satu-satunya harta peninggalan mak saya. Sebelum dia meninggal, dia pesan, Mat, ibu ni miskin, ibu tak ada harta benda pun, ada rumah ni lah, dan inilah minyak wangi yang ayah kamu tinggalkan untuk mak. Dan mak hari ini rasa tak lama lagi, ambillah, simpanlah minyak wangi ini. Dan minyak wangi itu, wahai cikgu, saya simpan. Saya hanya pernah guna sekali saja. Dan saya rasa harum Allah wanginya cikgu. Dan saya simpan minyak wangi ini untuk orang yang paling saya sayang. Itulah cikgu. Allahu Akbar tuan-tuan. Seandainya mulut cikgu ini dia panggil mulut longkang tuan-tuan, mulut laser, dia kata, apa ni Mat? Nampak malu aku je, semua ketawa dengan kau. Agak-agak budak ni jadi apa tuan-tuan? Tah dia naik tingkat atas sekali, dia lompat. Yalah, dah yatim, miskin pula, bagi hadiah pula, orang ketawakan dia, cikgu pula marah dia. Agak-agak apa kan jadi? Sebab itu kerana mulut tuan-tuan, boleh kita buat dosa. Kerana mulut kita boleh buat pahala tuan-tuan. Apabila kita memberi nasihat dan sebagainya, kita dapat pahala. Tapi seandainya kita bercakap dengan perkataan yang tidak elok tuan-tuan, membuat kita mendapat saham dosa. Sebab itu setengah orang, apa ni, sejak bila kamu pakai jubah ni, macam ustaz pula. Orang tu lepas itu tak pakai dah. Betul tak? Lepas itu tak pakai dah. Yalah, saudara mana dia beli hadiah bagi pakai jubah, takkan pakai jubah nak pergi karaoke. Betul tak? Dia pakai jubah mesti nak pergi masjid. Suatu hari tu dia pakai, datang-datang kita jumpa, "Oi Mat, sejak bila kau jadi ustaz ni?" Oi. Lepas tu tak pakai, lepas tu tak datang masjid dah. Sebab apa? Kerana mulut kita tuan-tuan. Kerana mulut kita buat menghalang orang itu, buat pahala. Akhir sekali kita juga dapat saham seperti mana didapat. Saya rasa setakat itu saja, insya-Allah. InsyaAllah kita nak sambung lagi dah masa dah tu perut kubur macam-macam bunyi dah tak? Bunyi loceng dah. InsyaAllah apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lemah dan kurang itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri, walaupun hakikatnya semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina wa nawwir qulubana bi nuril Qur'anil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala